ini, tujuan utama mukjizat ialah untuk meyakinkan orang ramai kebenaran dakwah Nabi tersebut. So, bila Rasulullah SAW wafat, yang dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan dakwah ini ialah umat Islam. Kalau Nabi Muhammad, manusia yang terhebat di zaman tersebut, bahkan manusia yang paling hebat dalam sejarah tamadun manusia, pun Allah bagi mukjizat. Kita ni insan yang banyak dosa. Kita ni insan yang kurang beramal. Kita ni insan yang banyak maksiat. Lebih aula untuk menerima mukjizat. Betul ke betul? Allah tahu hakikat ini. That's why Allah menjadikan mukjizat Nabi Muhammad berbeza. Mukjizat Nabi Muhammad boleh diwariskan pada umat Nabi Muhammad hinggalah hari kiamat. Iaitu mukjizat Al-Quran dan mukjizat sunnah Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan mereka kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang pada dua perkara ini, iaitu Quran dan sunnah. Jadi kedua-dua ni, Al-Quran dan sunnah Nabi, merupakan mukjizat yang Rasulullah berikan pada umat Islam. InsyaAllah kita lihat malam ni berapa mukjizat Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam kesempatan yang ada, sewaktu saya baca ayat ni dulu, saya tertanya-tanya. Al-Quran mencabar orang ramai. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Dalam surah Hud Allah sebutkan fa'tu bi asyri suwarin. Kalau kamu masih ragu, wahai manusia, Quran ni benar datangnya pada Allah SWT, bawa 10 surah. Orang ramai tak mampu nak menandingi, tak mampu nak sahut cabaran ni. Allah sebut fa'tu bi suratin dalam surah Al-Baqarah, bawa satu surah pun manusia tak mampu nak menandingi Al-Quran, tuan-tuan. Jadi saya tertanya-tanya, how could orang ramai, orang Arab zaman Nabi yang hebat bahasa Arab ini tak mampu nak menandingi Al-Quran? Tapi setelah memahami Al-Quran, telah memahami bahasa Arab, memang kita nampak Allah Akbar, Al-Quran sebagai mukjizat. Dan zaman kita sekarang ni, zaman sains dan teknologi, saya penuh yakin Al-Quran mampu mencabar ilmu sains. Dan hakikatnya ramai para saintis yang telah memeluk agama Islam, yang Allah gambarkan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, kami akan terus tunjukkan pada mereka, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, pada alam maya ini, wa fi anfusihim, dan pada diri manusia itu sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka semua, annaul haq, bahawa Quran ini benar datang pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah kamu pada segala penemuan-penemuan ini yang dibongkar oleh para saintis, yang dibongkar oleh para ulama, keajaiban yang berlaku sebagai dalil dan bukti benarnya Quran daripada Allah SWT. Kalau kita belajar grammar bahasa Arab, tuan-tuan, sanurihim, kita tidak ada grammar bahasa Melayu pun ini. Sanurihim, ra'a past tense, nara present tense. Kita ada perkara yang telah berlaku, perkara yang sedang berlaku. Tetapi bila ditambah sin di hadapan, dia menjadi present continuous tense. Saya tak tahu nak terjemah bahasa Melayu apa dia. Present continuous tense meaning to say that it is happening right now, dan dia akan terus berlaku non-stop. So bila Allah sebutkan kami akan terus tunjukkan pada manusia tanda-tanda kebesaran Allah SWT pada alam maya dan pada diri manusia, dan tanda ini akan terus disingkap non-stop hingga hari akhirat, hingga hari kiamat, bahawa bukti Quran ini datang pada Allah SWT. Kalau zaman Nabi ilmu yang hebat, ilmu sastra, zaman kita ilmu yang hebat adalah ilmu sains. Kalaulah Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, masyarakat zaman tersebut tak tahu benda satu pun tentang fakta saintifik yang kita lihat sekarang, tiba-tiba apabila kita temui dengan Al-Quran, bukankah itu mukjizat, tuan-tuan? Itulah keajaiban.
dan menyebabkan ramai para saintis memeluk agama Islam. Saya sebutkan antaranya Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille, dia pernah berkata, the more I read the Holy Quran, the more I found the truth. Whereas the more I read the Holy Bible, makin dalam aku mengkaji Quran, makin banyak kebenaran yang aku temui. Sebaliknya, semakin dalam aku mengkaji Bible, semakin banyak kesalahan yang aku temui. Dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Dia menulis buku, tajuknya Quran, Bible dan Sains. Buku ini ditulis dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, diterjemahkan dalam bahasa Arab, sekarang dah hadir dalam bahasa Melayu. Quran, Bible dan Sains. The more I read the Holy Bible, the more I read the Holy Quran, the more I found the truth. Makin dalam aku mengkaji Quran, makin banyak kebenaran yang aku temui. Jadi, apakah ada contoh bukti Quran ni mukjizat zaman moden ni, tuan-tuan? Berarti saya nak gambarkan kat sini, kalaulah fakta saintifik yang tidak pernah diketahui oleh manusia zaman turunnya Quran, kemudian kita temui fakta-fakta tersebut sekarang dan selari dengan ajaran Quran, berarti Al-Quran memang mukjizat. It is impossible that Quran was written by our Prophet Muhammad SAW. Number one, he doesn't know how to read and write. Number two, that knowledge hasn't been known by the people at that time. Saya ambil contoh, berapa contoh, okay? Ada doktor tak kat sini? Doktor perubatan, ada? Ada doktor perubatan? Okay, ada nurse? Kalau tak ada, tak apa. Saya ambil contoh yang, kita belajar sains, yang belajar sains sama rangkaian sains ataupun biologi. Bang, masih sekolah ke dah kerja? Habis SPM, ambil bagian, ambil bio. Okay, that's good. Ammar ya? Ammar. Okay, Ammar belajar bio. Ammar belajar bio. Rangsangan kesakitan pada tubuh manusia ini, rangsangan kesakitan pada tubuh manusia berada di mana? Di kulit. Tubuh kita ni, rangsangan yang memberikan rasa sakit, pedih, perih, di mana? Di kulit. Di mana? Di kulit. Betul ni? Yakin tak? Kenapa sengih-sengih? Ya ke ya? Ya ke? There is no choice. Ya ke ya? Jawapannya ya. So Ammar sebut bahawa rangsangan kesakitan berada di kulit. Saraf-saraf yang memberikan rangsangan kesakitan berada di kulit. Betul? Okey, Ammar. Katalah saya bakar tangan saya ni. Kulit ni hangus. Tinggal daging. Saya bakar daging saya, sakit tak? Ingat balik tadi. Fakta Ammar katakan, rangsangan kesakitan berada di kulit. Kalau kulit ni dah hangus, dah mati dah kulit, tinggal daging, saya bakar daging saya, sakit tak? Goyang kepala ni maksudnya apa? Kalau orang India, dia goyang-goyang maksudnya ya. So, siapa yang boleh pergi ni? Kalau saya bakar kulit saya ni hangus, tinggal daging, kemudian saya bakar daging saya, sakit tak? Tak, sakit. Ada yang kata sakit, ada yang kata tak. Ni ada dua khilaf kalangan ulama ni. Bang, tak sakit sebab bang? Kulit dah mati. Daging, dekat daging tak ada saraf kesakitan. Betul? Betul tak? Betul ni jawapannya. Tak percaya, balik bakarlah tangan sendiri. Sebab tu tuan-tuan, hukum Islam ni, hukum Islam memang hukum yang paling baik. Hukum pancung tu, tuan. Kalau orang tu mati dengan renjatan elektrik, dia tersiksa. Saraf dia alert. Masa dia kena renjatan elektrik tu, dia sakit. Tapi hukum pancung tak sakit sebab otak yang menafsiran. Cuma saya kena pukul, pop, dia akan bergerak dalam bentuk impuls elektrik. Hantar ke otak, otak akan tafsirkan, hantar balik ke sini, oh sakit. Sebab tu kalau kita jatuh daripada motor, masa tu tengah nampak bintang, koyak sana koyak sini, sakit tak? Tak sakit, berapa second tak sakit sebab otak kita tak betul masa tu. Tapi bila otak dah sakit, oh, baru rasa sakit after few second. Jadi kalau orang kena hukum pancung, pop, kepalanya putus, otak ni boleh tafsirkan tak? Tak. Sakit tak?
Tak sakit? Tak percaya, cubalah balik. Same thing bila kita bakar. That's why kenapa doktor bila ada orang terbakar kulit dia, doktor nak tahu kulit ni hangus ke tak, dia akan ambil jarum, kemudian dia garis sini. Dia rasa macam itu, maksudnya kulit dia masih belum terbakar hangus. Yang hitam tu jelaga. Tapi kalau garis macam ni tak sakit, berarti kulit dia dah hangus. Rangsangan kesakitan, kepanasan, sejuk berada di kulit. That's why kalau kita rasa sejuk, bahagian mana yang rasa sejuk tu? Bahagian yang banyak kulit, bahagian yang isi padu dan luas tinggi. Bahagian telinga, bahagian tangan, jari kaki ni rasa sejuk. Sebab di situ kulit banyak. That's why kenapa orang kurus dia tak tahan sejuk. Orang gemuk dia tahan sejuk. Ya, sebab kadar luar dan isi padu dia kecil. Tuan-tuan, Allah yang menjadikan manusia, Allah tahu hakikat ini. Allah tahu rangsangan kesakitan berada di kulit. Profesor Tagata Tajeson, seorang dekan di Chiang Mai University, dia mengkaji selama 16 tahun anatomi manusia. Pada tahun 1988 dia masuk Islam. Apabila dibentangkan kertas kerja ini bahawa rangsangan kesakitan berada di kulit, dia teruja dengan penemuan ini. Mikroskop dicipta pada kurun yang ke-19. Zaman Nabi tak ada mikroskop. Zaman Nabi tak tahu rangsangan kesakitan panas sejuk itu berada di mana. Tetapi Profesor Tagata Tajeson dapat dapat lukis rangsangan kesakitan bentuk macam mana. Rangsangan panas, sejuk, tekanan bentuk dia macam mana. Berada di kulit. Sebab tu kalau orang terbakar, kemudian kulitnya dah hangus, dibakar dagingnya, dia tak rasa sakit. Dan perkara ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Perkara ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu rangsangan kesakitan berada di kulit. Sebab itulah orang yang kufur pada Allah SWT, apabila dibakar dalam api neraka, kulit dia hangus. Kalau Allah bakar terus, dia tak rasa sakit. Sebagai gantinya apa yang Allah buat? Allah gantikan kulit yang baru. Ni dia. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 52. Innal ladzina kafaru bi ayatina sanuslihim nara kullama nadjat juluduhum baddanna lahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Orang yang engkar pada ayat kami akan kami humbankan dalam api neraka. Kullama nadjat juluduhum, setiap kali masak kulit mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggeris disebutkan whenever roasted their skin. Roasted ni maksudnya well done, terbakar habis. Setiap kali masak kulit mereka, kullama nadjat juluduhum, setiap kali masak hangus kulit mereka, badalna lahum juludan ghairaha, Allah akan ganti kulit yang baru. Liyadhuqul azab, supaya mereka rasa azab yang pedih. Maksudnya rangsangan kesakitan berada di kulit. Dan perkara ini baru ditemui oleh Profesor Tagata Tajeson pada tahun 1988, dan tahun itu juga dia memeluk agama Islam. Allahu akbar. Kalaulah Quran ni datangnya pada Nabi, Nabi tak mampu nak cerita benda ni. Orang zaman Nabi tak tahu. Orang zaman Nabi tak tahu. Benar apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu, tapi wahyu pada Allah SWT. Adik yang pakai baju biru, blue black